Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk pada topik integration. Okay, apa itu integration? Integration sebenarnya adalah anti kepada derivative ataupun differentiation, anti terbitan. Di mana kalau kita tengok dekat sini, differentiate bila kita forwardkan dia akan jadi integration dan reverse semula kepada differentiation. Okay, contohnya dekat sini, okay, katalah kita ada dekat sini sebelum ni y sama dengan 2x. Dan bila kita differentiatekan, kita akan dapat dy per dx. So, dapat sini 2. Okey, tapi untuk integration, kita nak dapatkan y tu sama dengan apa? Kalau sebelum given dy dx dan y tu sama dengan apa? Kalau differentiation given y dan kita nak find dy dx. Okey, so untuk integration, dia akan macam ni. Maksudnya kita nak differentiate, kita nak integratekan dy per dx. Ni, okey. Apa jawapan kita untuk nak tentukan y daripada dy per dx? So, kita akan letak sini 2 dx. So, bila kita integratekan, kita akan dapat 2x tambah c. Okey, c ni adalah untuk constant lah. Ya. Okey, so kita dapat y di sini. Ini adalah y. Sama kan dengan yang kita dapat sini. Y sama dengan 2x. Okey, so untuk topik kali ni kita akan mulakan dengan indefinite integral iaitu integration tanpa limit. Okey. So untuk basic of integration kita akan tumpukan kepada 3 dulu, integration of a constant, integration of algebraic function dan juga integration of composite function. Okey, so untuk composite function nanti kita boleh gunakan kaedah formula dan juga kaedah substitution lah. Kita boleh guna sini ni, ni adalah kaedah formula. Okey, so kita tengok satu demi satu. Kita nak integratekan constant. K ni adalah constant. So, K dx equal to Kx tambah C. Okey, kita akan tengok pada dia nak integrate terhadap apa. Kalau integratekan terhadap X, so kita akan tambahkan X. Kalau hujung tu adalah dy, so kita tambahkan Y. Kalau ds, kita tambahkan S. Okey, so untuk yang kedua pula, integration of algebraic function. Okey, kita nak integrate terhadap X. So, kita akan tengok kuasa untuk X. Kita akan tengok variable X, pemboleh ubah X. Okey, dan kuasanya kita akan tambahkan 1. Okey, kita akan tambah 1 dan kuasa yang kita tambah 1 tu kita letak di bawah juga. Yang atas kita tambah 1 dan N tambah 1 tu kita letak di bawah. Tambah C. Tambah C ni wajib. Ini adalah untuk indefinite integral. Okey, dan syaratnya N tak boleh sama dengan negatif 1. Okey. Okey, next kita tengok kita tengok formula yang ketiga iaitu untuk composite function. Untuk composite function, kuasa dia kita tambahkan 1 dan kita akan letak ke sini A. A ni apa? A ni kita akan tengok pada formula ni, soalannya adalah kita nak integratekan terhadap X. So, kita akan tengok perkali untuk X. So, sini perkali untuk X ni adalah A. So, kita letak A di bawah. Okey, kuasa tambah 1 pun kita letak di bawah dan tambah C. Syaratnya pun sama jugalah. N tidak boleh bersamaan dengan negatif 1. Okey. Kita tengok example. Kita tengok example yang pertama. Kita nak integratekan contoh 2 pi dx. Okey. 2 pi dx ni, ini adalah constant. So, kita nak integratekan terhadap x kan? Okey, so kita akan dapat jawapannya iaitu 2 pi x tambah c. Okey, ni example yang pertama. Kita tengok example yang kedua. Okey, example yang kedua, kita nak integratekan y kuasa, kita nak integratekan y kuasa 5, 4y kuasa 5 dy. Okey. So, kita tengok kat sini, kita nak integratekan terhadap y. So, kita perlu tambahkan kuasa y. Kita tengok pada kuasa y. So, kita letak sini. 4y. Okey, kuasa y akan tambah 1. So, 5 tambah 1 bahagi dengan 5 tambah 1 tambah C. So, kita dapat 4y kuasa 6 per
6 tambah C. Dan kita simplifykan, kita akan dapat 2/3 Y kuasa 6 tambah C. Okey, so contoh pertama, contoh kedua. Okey, kita tengok pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, saya beri soalan yang melibatkan tambah dan tolak. Okey, contohnya kat sini kita ada 3T kuasa 2 tambah dengan 4/T kuasa 4 tolak dengan 2DT. Okey, sekarang ni bila kita nak integratekan terhadap T, soalan ni DT kan? So maksudnya kita nak integratekan terhadap T, make sure semua sebutan T mesti duduk di atas. Okey, mesti duduk di atas. So langkah yang pertama bagi soalan ni, kita akan tukarkan dulu bentuk dia. Okey, so dia akan jadi sini 3T kuasa 2 tambah 4T kuasa negatif 4 tolak 2DT. Okey, next barulah kita gunakan kaedah integration di mana kita nak integrate terhadap T, so kita akan tengok power of T. Okey, kita tentukan sekarang ni power of T dia. Okey, sini kuasa T akan tambah 1. Next, negatif 4 ni adalah kuasa T tambah 1. Dan 2 ni adalah constant kan? Okey, so kalau constant kita akan tambahkan dengan T. Okey, so jawapan akhir kita, kita tengok jawapan kita, bukan jawapan akhir, jalan kerja. Okey, so sini akan jadi 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 tambah dengan 4T kuasa negatif 4 tambah 1 bahagi dengan negatif 4 tambah 1. Tolak dengan 2T. Sebab constant kan? Okey, constant, so kita tambahkan T. Jangan lupa tambah C. Okey, so kita dapat jawapan kat sini 3T kuasa 3/3 tolak dengan 4T kuasa negatif 3/3. Okey, kenapa 3? Sebab sini bawah ni negatif 4 tambah 1, so dia akan jadi 3 kan? 3 negatif 3, negatif 3, so saya letak sini tolak. Kemudian tolak 2T tambah C. Okey, so kita pemudahkan lagi jawapan akhir kita. Okey, jawapan akhir kita akan dapat sini T kuasa 3 tolak dengan 4/3 T kuasa 3, yang ni kuasa negatif ni kita bawa ke bawah, tolak 2T tambah C. So ini jawapan akhir untuk soalan nombor 3. Okey, kita sambung. Kita akan tengok pada example yang keempat. Okey, example yang keempat. Okey, kita buat X tolak 2 darab dengan X kuasa 3, 2X kuasa 3 tambah 4 dx. Okey, so untuk soalan ni kita kena kembangkan dulu. Kita kena kembangkan dulu. So kita expandkan, so kita akan dapat sini 2X kuasa 4 tolak dengan 4X kuasa 3. Okey, siapa yang tak tahu saya buat macam ni lah. Okey, kemudian sini darabkan. Okey, lepas tu saya darabkan lagi X dengan 4. So saya dapat sini tambah dengan 4X. Okey, lepas tu saya darabkan ni, saya dapat negatif 8 dx. Okey, lepas kita dah expand, barulah kita integratekan terhadap apa? Terhadap X. So kita bulatkan semua kuasa X ni, kita bulatkan. Ni maksudnya kuasa 1 lah. Yang ni X saja kan? X saja maksud sini kuasa 1. So sini saya letak. Dan 8 ni adalah constant. Kalau awak buat, awak follow apa yang saya ajar, mana bila kita nak integratekan terhadap X, kita bulatkan semua kuasa X dan kita tentukan yang mana tak ada X, itu adalah constant. Awak tak akan silap untuk topik masa awak nak selesaikan soalan integration. Okey, so kita kita tambahkan kuasa dengan 1. 2X kuasa 4 tambah 1 per 4 tambah 1 tolak 4X kuasa 3 tambah 1 per 3 tambah 1 tambah dengan 4X kuasa 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tolak dengan 8X tambah C. Okey,
So jawapannya kita selesaikan 2x kuasa 5 per 5 tolak dengan 4x kuasa 4 per 4 tambah dengan 4x kuasa 2 per 2 tolak 8x tambah C. Okey, kita simplify. So, kita akan dapat jawapan 2 per 5 x kuasa 5. Yang 4 dengan 4 ni kita boleh potong. So, dapat negatif x kuasa 4. Tambah dengan ni kita boleh pemudahkan. Dapat 2x kuasa 2 tolak 8x tambah C. Okey, so ini jawapan akhir kita lah. Okey, settle example yang keempat. Kita tengok pula pada example yang kelima. Okey, example yang kelima. Okey, kita selesaikan x kuasa 5. 2x kuasa 5 tambah dengan x kuasa 4 tolak dengan 2x tambah dengan punca kuasa x. dx, okey, bahagi dengan sini. Okey, ni x kuasa 2. Bahagi dengan x. Okey, untuk soalan ni, kita kena bahagikan setiap term ni, kita kena pecahkan. Maksudnya kita kena pecahkan term ni dengan kita bahagikan dengan x. Okey, dan sebelum kita nak bahagikan dengan x, kita nampak kat sini ada punca kuasa kan. Okey, so kita tukarkan bentuk dia dulu. Okey, kita tukarkan bentuk. Okey, solution Okey, so kita tukar bentuk jadi 2x kuasa 5 tambah dengan x kuasa 4 tolak 2x kuasa 2 tambah dengan x kuasa 1 per 2 bahagi dengan x dx. Okey. Lepas tu kita barulah kita pisahkan dia. Kalau nak pisah siap-siap tadi pada step yang pertama ni pun boleh actually. Okey, so kita pisahkan. Kita akan dapat sini 2x kuasa 5 per x tambah dengan x kuasa 4 per x tolak 2x kuasa 2 per x tambah dengan x kuasa 1 per 2 per x dx. Okey. Next, kita simplify. Okey, simplify. Okey, so kat sini bila kita simplifykan, gunakan law of indices ataupun kita potong sini. Sebenarnya bila potong ni sebenarnya kita menggunakan law of indices kuasa 3 ni potong jadi kuasa 1. Yang ni 1/2. Setengah tolak dengan 1 dia akan jadi negatif setengah lah. Okey, so sini akan jadi 2x kuasa 4 tambah dengan x kuasa 3 tolak dengan 2x dan yang ni dia akan jadi x kuasa negatif 1 per 2. Kenapa? Sebab 1 per 2 tolak dengan 1. Kan kita dah belajar law of indices. Bila asal sama, okey, bahagi, kuasanya kita akan tolakkan. Okey, so setengah tolak 1 dapat negatif setengah dx. Okey, lepas tu barulah kita integratekan dia. Terhadap apa? Terhadap x kan? Okey, so kita bulatkan. Mana kuasa x ni kita bulatkan. Okey. Lepas tu kita selesaikan guna kaedah ni formula integration. So kuasanya kita tambahkan dengan 1 kuasa x. So 2 kuasa x 2x kuasa 4 tambah 1 per 4 tambah 1 tambah x kuasa 3 tambah 1 per 3 tambah 1 tolak 2x kuasa 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah dengan x kuasa negatif 1 per 2 tambah 1 per negatif 1 per 2 tambah 1 tambah C. Okey, kita tengok jawapan. Okey, so dapat sini 2x kuasa 5 per 5 tambah dengan x kuasa 4 per 4 tolak 2x kuasa 2 per 2 tambah tolak negatif setengah tambah dengan x kuasa 1 per 2 per 1 per 2 tambah C. Okey, jawapan last kita simplifykan dia. Okey, so kita dapat sini 2x kuasa 5 per 5 tambah dengan x kuasa 4 per 4 tolak dengan ni boleh potong. So dapat x kuasa 2 tambah dengan, okey, yang ni yang selalu pelajar cuai. Ni maksudnya, saya letak sini.
X kuasa 1/2 bahagi dengan 1/2. So, dia adalah bersama dengan X kuasa 1/2 darab dengan 2/1. So, 1/2 ni adalah punca kuasa. So, kita tukarkan bentuk dia jadi sini punca kuasa X. Dan ada 2 kat tepi ni. Sekejap, saya padam tak mat. Okey. So, dah jadi 2 punca kuasa X tambah C. So, ni jawapan ni. Okey. Okey, kita tengok pada composite function dulu. Yang ketiga, kita tengok composite function. Okey, composite function formulanya adalah AX kuasa N tambah B, dia akan jadi AX tambah B kuasa N dx, dia akan jadi, okey, sekejap. Okey, next kita tengok pada composite function. Okey, formula untuk composite function adalah, okey, kita gunakan kaedah formula dulu. AX tambah B kuasa N dx, dia akan jadi AX tambah B kuasa N tambah 1 per A N tambah 1 dx. Okey, so kita tengok example untuk composite function yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kita tengok example. Okey, yang pertama 2x tambah 5 kuasa 4 dx. Okey, so kita just tambahkan sahaja dia punya kuasa dia. Okey, so kita nak integratekan terhadap x. So, kita akan tengok sini nanti perkali x kan. Okey, langkah yang pertama kita just tambahkan dia 2x tambah 5 kuasa 4 tambah 1 bahagi dengan, okey, perkali x atau coefficient of x adalah 2. So, letak sini 2. Then 4 darab dengan 4 tambah 1 tambah C. So, kita dapat jawapannya sini 2x tambah 5 kuasa 5 bahagi dengan 2 darab dengan 4 tambah 1, 5 kan. So, dapat sini 10 tambah C. Okey. Next, kita tengok yang kedua. Example yang kedua. Okey, soalan yang kedua saya bagi sini 2 bahagi dengan punca kuasa 4 tolak 7x dx. Okey, so untuk soalan ni, langkah yang pertama kita perlu tukarkan bentuknya dulu. Okey, so kita tukarkan bentuknya dulu. Sebab kita nak integratekan terhadap x dan x ni duduk di bawah, so kita wajib tukar bentuk lah. Okey, so sini dia akan jadi 2 darab dengan punca kuasa, kita boleh tukarkan dia. Punca kuasa adalah kuasa 1/2. So, sini 4 tolak dengan 7x kuasa 1/2. Tapi sebab dia duduk di bawah, so kita letakkan dia dan kita tambahkan negatif 1/2 dx. Okey, lepas tu barulah kita gunakan formula. Okey, so dia akan jadi sini 2, 4 tolak 7x kuasa negatif 1/2 tambah 1. Kita ambil yang kuasa ni kan. Okey, tambahkan dengan 1. Okey, kemudian kita nak integratekan terhadap x. So, kita tengok coefficient of x. Coefficient dia adalah negatif 7. Okey, so bahagi dengan negatif 7 darab dengan negatif 1/2 tambah 1. Okey, tambah C. So, jawapan akhir kita akan dapat, sini sama dengan 2, 4 tolak 7x kuasa 1/2 bahagi dengan negatif 7 darab dengan negatif setengah tambah 1 dapat setengah. So, dapat sini negatif 7/2 tambah C. Okey, jawapan akhir kita akan dapat 4 bahagi dengan negatif 4 bahagi dengan 7 punca kuasa 4
4/7 X tambah C. Ini macam yang saya tunjuk tadi. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya yang ni kalau kita ambil yang ni, okey, kita pindah kat sini. 2 bahagi dengan negatif 7/2, dia adalah bersama dengan 2 dengan negatif 2/7. So kita akan dapat sini negatif 4/7. Okey, inilah negatif 4/7. Okey. So example yang kedua. Okey, so saya rasa cukup saja untuk basic of integration. Okay, basic of integration function. Okey, cukup setakat ni. Next, nanti kita akan sambung pada video seterusnya, iaitu bagaimana kita nak gunakan kaedah substitution bagi composite function dan juga fungsi lain lah untuk yang menggunakan kaedah substitution. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.